فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد. Baik, alhamdulillah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Dengan limpah kurnia serta sayang kepada Allah SWT, kita masih diberikan umur yang panjang, diberikan kita kesihatan, seterusnya diberikan kita nikmat untuk hadir di rumah Allah, bersujud kepada Allah SWT, dan seterusnya nikmat kelapangan masa yang Allah kurniakan dan kelapangan hati untuk kita duduk seketika waktu berkongsi ilmu, berbincang tentang ayat-ayat Allah dan sabdaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kitab kita, kitab pengajian kita, iaitu Riyadhus Salihin. Dan insya-Allah kita harapkan dengan usaha ini, sebab Allah jadikannya sebagai sebab-sebab untuk semua kita mendapat keredaan Allah SWT, mendapat keampunan daripada Allah SWT, dan sehingga kita dimasukkan ke dalam syurganya dengan harapan tanpa dihisab. Itulah harapan kita insya-Allah. Dan apa yang kita perlu lakukan sekarang adalah ikhlaskan niat dengan segala nikmat yang Allah berikan. InsyaAllah berikan tumpuan, dan semoga-moga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita semua. Baik, insyaAllah kita akan masuk bab yang ke-29 dalam karangan beliau ini rahimahullah, iaitu Imam An-Nawawi. Dalam bab tajuk, beliau letakkan tajuk Babu Qada'il Hawaijil Muslimin, bab memenuhi keperluan orang-orang Islam. Jadi pada bab ini pun kita dah faham dah lah, ya. So pengarang bab ini diletak tajuk, kemudian beberapa ayat Al-Quran, hanya satu ayat Al-Quran sahaja, dan dua hadis yang beliau kemukakan. InsyaAllah kita cubalah fahami, dengar dan fahamkan ayat dan hadis-hadis tersebut. InsyaAllah pengarang memulakan daripada firman Allah SWT daripada surah Al-Hajj. Surah Al-Hajj adalah surah yang ke-22 pada ayat yang ke-77. Firman Allah SWT, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu irka'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. So Allah SWT berfirman dengan lafaz seruan. Pengarang mulakan untuk fahamkan tajuk tersebut, apa yang dibincangkan, iaitu tajuk memenuhi keperluan umat Islam. Ya. So Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. So kalau tuan-tuan nak tengok Al-Quran, muka surat 341, surah yang ke-22, ayat yang ke-77. So Allah mulakan dengan ayat seruan, panggil kita semualah sebagai orang beriman. Allah mulakan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman.
Tuan-tuan, bila kita sebut dengar perkataan firman Allah ni, Allah panggil kita orang beriman ni, dah tentu kalau dia betul-betul beriman lah, ya, Tuhan yang panggil kita, ya, Tuhan panggil kita. Apa perasaan kita? Jadi artinya ialah kita berikan tumpuan kepada apa yang Allah nak bagi tahu. So banyak je Allah sebut ya ayyuhal kafirun, kan, ya ayyuhal munafiqun, ya, Allah panggil juga sebab mereka lah hamba-hamba Allah. Jadi mungkin mereka tak rasa, tapi kita orang beriman bila Allah panggil ya ayyuhallazina amanu, kalau kita juga bersikap tak rasa Tuhan panggil kita, apa beza kita dengan mereka? Ini kita kena sedarlah, setiap lafaz-lafaz, bentuk lafaz yang Allah panggil kita sebagai orang beriman, bagaimana respon kita, bagaimana orang cakap kesungguhan kita memberikan perhatian dalam seruan tersebut. Jadi ini di antara perkara yang banyaklah ayat-ayat Al-Quran Karim yang kita semua kena berikan perhatian. Jadi kalau tuan-tuan lalui ayat atau mendengar ayat ketika membacanya, ketika mendengar orang membacanya, ya ayyuhallazina amanu, banyak tuan-tuan ya dalam Al-Quran Karim ini. Jadi kita ni sebagai umat Islam ni yang mendengar ayat tersebut, orang yang beriman ini, macam mana kita respon, macam mana kita bertindak balas terhadap panggilan Tuhan tersebut, ya. So Allah mulakan tadi ya ayyuhallazina amanu, kemudian Allah kata irka'u wasjudu wa'budu. Okey, Allah kata rukuklah kamu, orang beriman rukuklah kamu, sujudlah kamu, beribadahlah kamu, ya, Rabbakum, kepada Tuhan kamu. So ayat ini bagi tahukan kepada kita, Allah panggil kita, kemudian Allah bagi tahu kita. Dan alhamdulillah pada pagi yang mulia ini, ya, Allah mudahkan kita untuk rukuk, bersujud dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan seruan ini kita telah tahu bahawa kita telah menunaikan apa yang Allah nak tersebut. Tuan-tuan, dalam kehidupan kita ada dua sudut lah, ya. Satu dipanggil hablum minallah, perhubungan kita dengan Allah, wa hablum minan nas, dan perhubungan kita dengan manusia. Jadi ini ayat ini nak bagi tahu antara perhubungan kita dengan Allah. Apa yang kita kena buat, Allah bagi tahu. Sebab Allah ciptakan kita, ya, yang mana dalam kehidupan kita ni ada dua bahagian. Ada dua perhubungan antara kita hamba dengan hamba, antara kita sebagai hamba dengan Tuhan. Jadi bila dengan bahagian Tuhan ini Allah sebut, ya, Allah nak kita rukuk, sujud dan beribadah kepada Allah. Jadi alhamdulillah, mula daripada bangun tadi, ya, kita diberikan kekuatan, taufik, ya, untuk melakukan perkara ini. Jadi apa yang kita perlu buat, perbanyakkan syukur. Bukan semua orang diberikan nikmat ini, dibangunkan di waktu sebelum waktu azan, ya, diberikan kekuatan untuk mengambil wuduk, diberikan kekuatan untuk hadir di rumah Allah, ya. Ini semua antara perkara-perkara yang wajib kita syukuri. Dan firman Allah SWT sebagaimana semua kita maklum, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambahkan nikmat tersebut. Dan semoga-moga dengan kesyukuran kita kepada Allah tersebut, Allah menambahkan kenikmatan dalam kita beribadah kepada Allah SWT. Baik, itu hubungan pertama yang Allah sebut, satu bahagian yang pengarang bawakan, satu bahagian dia. Dan bahagian kedua Allah SWT kata waf'al khaira, dan lakukanlah kebaikan, ya, lakukanlah kebaikan, la'allakum tuflihun, semoga-moga kamu berjaya.
So dekat sini dua bahagian ni, pertama antara kita dengan Allah iaitu beribadah, dan bahagian kedua untuk hamba-hamba Allah yang lainnya iaitu waf'alul khaira, dan lakukanlah perkara-perkara kebaikan. Jadi dekat sinilah pengarang letakkan ya sebagai tajuk bab dia, iaitu memenuhi keperluan orang Islam, yang mana dengan adanya perhubungan kita dengan Allah, adanya perhubungan kita dengan makhluk hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah ini, maka Allah kata la'allakum tuflihun. Semoga dengan kamu menjaga perhubungan ini, dengan kita dapat menjaga perhubungan ini, perhubungan kita dengan Allah, perhubungan kita dengan manusia, Allah kata la'allakum tuflihun. Semoga-moga kamu menjadi orang yang berjaya. Ya. So dekat sinilah kita nak cuba fahamkan ya, dengan pengarang kata dekat sini ya, berkaitan perkara ini, iaitu kita kena faham bahawa kita perlu usahakan satu bahagian Tuhan, insya-Allah kita dah laksanakan pada pagi ini, dan seterusnya adalah bahagian hamba-hamba Allah yang ini memenuhi hajat. Sebab tu pengarang letak sini ya, dengan tajuk beliau iaitu memenuhi keperluan, memenuhi hajat ya, keperluan atau hajat orang-orang Islam yang lainnya. Baik tuan-tuan, keperluan ini adalah sesuatu yang diperlukan oleh manusia, ada dua sudut. Ini yang nak fokuskan ya. Yang mana ada satu sudut dipanggil sebagai keperluan yang tidak mendesak ya, dan satu lagi adalah keperluan yang mendesak. Bila kita kata pasal hajat kan, atau kita kata dia, sebab pengarang sebut kat sini dalam tajuk beliau ni, dia sebut tentang ya keperluan inilah dia kata hawaij. Hawaij ni adalah jamak kepada hajat-hajat, keperluan-keperluan. So beza tuan-tuan, keperluan dengan kemahuan. Ya. So ini dua benda yang berbeza. So adakah perlu atau adakah benda tu kita mahu? Perkara tu kita perlu atau perkara yang kita mahu? Contoh, saya bawa contoh ya, kereta. So kalau kita kata keperluan dengan kemahuan, kalau kita disebutkan kita memerlukan kereta, apa-apa kereta pun jadilah kan. Tapi kalau kita kata kemahuan kepada kereta, sudah tentu kita nak perlu, kita mahukan sesuatu yang ya, yang hebat. Ini jadi kita nak fahamkan poin dia dekat sini adalah berkaitan dengan ya keperluan. So keperluan dekat sini para ulama mensyarahkan bahawa ya dipanggil sebagai daruriyat, benda yang betul-betul dihajati, benda-benda yang betul-betul diperlukan. Ini yang difokuskan ya. Yang mana perkara tersebut sama ada memerlukan daruriyat ini, iaitu memerlukan kepada perkara yang mendesak ya. Jadi antaranya ya untuk menolak bahaya. Jadi kalau seseorang tersebut memerlukan untuk dia menolak bahaya ya, so kita ada dekat situ, kita perlu menyelamatkan tersebut, dan ia para ulama mengatakan hukumnya adalah wajib ya, wajib membantu orang yang memerlukan dalam keadaan terdesak ya. Baik, sama ada kalau masa kata dia bincang lagi, kalau misal kata pada sudut makanan, dia perlukan makan ya, dia perlukan makan. Okey, dia sangat-sangat lapar, kalau dia tak makan dia akan mati contohnya ya. Maka wajib untuk kita memenuhi hajat dia supaya dia tak mati disebabkan makan. Begitulah, hatta
para ulama mengatakan sehinggalah ya, atau cedera badan atau sebagainya ya. Kalau misalnya kata makanan tu kita tengah makan dan dia memerlukan, ya, wajib ke atas kita memberikan makanan tu kepada dia. Ya, hatta kalau dia rampas pun makanan tu daripada kita, tidak menjadi kesalahan kepada dia. Sebab dia betul-betul memerlukan. Ini tuan-tuan ya. Nah, ini di antara perkara. Tapi dalam isu-isu macam ini saya faham juga, dan saya pun dah kena beberapa kali kan. Dalam orang kita lihat orang memerlukan, rupanya scammer. Ya. Kita boleh tengoklah realiti kehidupan hari ini. Saya just kongsi tuan-tuan beberapa kes saya kena kan. Kadang-kadang kita sedih lah tuan-tuan, sebab semuanya jual atas nama agama kan. Okey, ketika tu ni saya kongsikan sikit. Ketika tu sebab benda ni berlaku, Allahu Akbar, Allah ulang benda ni depan mata saya tuan-tuan 3 kali. Orang yang sama, tempat yang berbeza kan. Saya kenal dia tapi dia tak kenal saya. Ini antara benda yang menarik lah. Allah nak nampakkan dalam masa tempoh 1 minggu. So Allah qadarkan seorang hamba Allah ni tak tahu macam mana, dia datang masjid. Saya pula ni imam masjid masa tu, ya, imam masjid di kawasan tersebut. Kemudian dia datang, dia beritahulah dia daripada Pening, ya, dia mengaji di pondok di Pening. Dia letaklah nama pondok tu, saya lupa kan. Pondok tu memang masyhur lah, dia letak nama ustaz tu pun memang masyhur kan, dikenali lah di kalangan orang-orang yang belajar agama ni. Jadi dia pun jual nama, kemudian saya tak tahu lah dia jual nama ke tidak, tapi begitulah dia kata dia datang daripada sana. Dia datang ke tempat tersebut, ke tempat saya tersebut di Shah Alam tersebut, tujuannya untuk menziarahi adik-beradik keluarga setelah dia menerima Islam, ya, dan kemudian sambung belajar di pondok tersebut. Kemudian tujuan dia datang balik ke Shah Alam untuk berjumpa dengan adik-beradik. Malangnya sampai dekat sana, sampai di rumah, konon cerita dia, ni cerita dia saja, rekaan cerita dia, dia pun ya, sebabkan dia telah terima Islam, maka dia dihalau oleh ahli keluarga. Kita dengar pun haru dan terharu kan. Saya pun lepas solat isyak tu, saya pun kata, okey, ada apa-apa yang diperlukan kan. So dia kata dia perlukan duit untuk balik Pening kan. So saya memandangkan dia orang yang musafir. So saya rasa banyak keperluan, bukan sekadar duit yang diperlukan. Dan waktu tu dah lepas solat isyak, kalau dia cari bas pun pukul berapa dia nak balik kan. So saya kata tak apa, saya kata jangan gaduh-gaduh, jangan kecoh-kecoh, jangan risau. Saya kata pergi rumah saya bawa dia pergi rumah, kita makan, kita minum, nanti saya bagi duit. Macam itulah hajat hati kita ni. Saya cakap ni kadang-kadang dalam masa kita nak buat kebaikan, dalam masa kita nak buat kebaikan, sebab bila kita dengar saudara kita berkeperluan kan, okey, kemudian saya bawalah balik, bagilah makan, bagilah minum kan, layan dia sebagaimana tetamu yang berhak dilayan. Saya suruh isteri saya masak, saya kata buatlah cepat sikit, apa ke nasi goreng ke apa ke, bagilah, tengoklah dia makan, bagi minum, dah kenyang, saya bagi duit kan. Okey, duit ni lah nanti mungkin ya, untuk tampung balik lah. Oh, dia pun cerita panjang lah, banyak lah kisah dia tu dalam cerita tu kan. Jadi qadar Allah, 2-3 hari selepas tu, sebab tu saya kata dalam masa tempoh seminggu, saya jumpa dia dekat Shah Alam juga, masjid yang lain
Waktu tu solat asar. Ya. Saya kata, kemudian dia buat taktik yang sama kepada orang masjid tersebut. Saya kata, saya ingat, saya punya harapan dia nampak saya, dia kenal saya, tapi dia tak kenal saya. Saya tahu dia tak kenal saya. Ya. Dia buat taktik sebut, dia buat benda. Saya kata, orang ni semalam kata, itu kata nak balik Pening, tak balik lagi. Saya kata. So dia buat taktik yang sama. Kan? Dan kemudian pada beberapa hari selepas tu, saya ada kerja dekat Puchong, pergi solat dekat di kawasan Puchong tersebut. Sebab waktu solat dah masuk, jumpa dia lagi, buat taktik yang sama. La haula wala quwata illa billah. Begitulah tuan-tuan. Ini dalam kita rangka kita nak usahakan, ya. Bukan ni sajalah yang salah satu kes yang saya kena. Ya. Jadi tuan-tuan, saya rasa tuan-tuan pun pernah merasai. Tuan-tuan, kita kena ambil tahulah bab-bab ni, ya. Sebab kita tak nak bila kita beri tu, kita nak tolong saudara kita. Tapi dalam masa kita nak tolong tersebut, kita tak nak dia menganiayai diri dia dan dia menganiayai orang lain. Ya. Ini di antara kes-kes lah. Baik. Sebab tolong menolong ni tuan-tuan, saya nak ajak kita tengok sekejap di dalam surah Al-Ma'idah pada ayat yang kedua. Ya. Muka surat 106. So nak memenuhi hajat, tujuan dia tersebut untuk kita tolong saudara kita. Ya. So Allah SWT firman, muka surat 106 surah Al-Ma'idah, surah yang kelima pada ayat yang kedua. So panjanglah dekat sini. So Allah kata dekat sini, saya baca je semua, tapi saya akan ambil potongan bahagian saja, insya-Allah. So Allah kata, ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral haram wala al-hadiya wala al-qala'id wala aminal baital haram yabtaghuna fadlan min rabbihim wa ridwana wa idha halaltum fastadu wala yajrimannakum shana'an qaumin an saddukum 'anil masjidil haram an ta'tadu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dekat poin situ Allah kata wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. So dekat situlah poin yang saya nak bincang. Pengarang bawa, pensyarah bawa wa ta'awanu, ya, 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kamu di atas perkara kebaikan dan tolong menolonglah kamu di atas perkara ketakwaan. Kemudian Allah kata wala ta'awanu, jangan pula kamu tolong menolong dalam hal 'alal itsmi wal 'udwan, dalam perkara dosa dan permusuhan. So poin ni sangat penting tuan-tuan untuk kita, dan kita selalu dengar ayat ini. So dekat sini ada dua benda. Pertama, dalam ayat ini nak bagi tahu, bahagian ini nak bagi tahu bahawa adanya perintah dan adanya larangan ke atas orang-orang beriman. Apa perintah tersebut? So Allah perintahkan kita untuk tolong menolong. Ya. So dekat sini kita cuba realisasikan apa yang Allah perintah. Ya. Tapi macam saya katalah, kalau misalnya kata kita dah cuba tolong orang tu, lalas kita tahu dia scam, tak apalah tuan-tuan, insya-Allah. Ya, insya-Allah. Tapi cuma tinggal lagi kita kena tolong dia juga dalam, Allah kata jangan tolong pula dalam perkara dosa. So macam hamba Allah tadi, kita tolong, kita tengok dia sebab dia berkeperluan. Kita rasa dia berkeperluan. Ya, kita pun bukan ada duit sangat. Ya.
Kita bukanlah orang cakap ya, petik duit dia keluar duit, tak ada. Ya. Tapi disebabkan ayat-ayat Allah ni kita cuba nak laksanakan dalam kehidupan, Allah uji kita. Kan? Bagaimana kita nak respon? Macam kalau kita pernah dengar kes dalam hadis Nabi SAW, Nabi menceritakan ketika Allah SWT hantarkan malaikat untuk menguji 3 jenis manusia. Kan? Ada yang botak, ada yang buta, ada yang sakit kulit. Ketika dan mereka ni dijauhi oleh masyarakat. Okey? So dan mereka hidup dalam keadaan melarat. Kemudian malaikat datang kepada mereka, tanya apa yang mereka perlukan. So yang sakit kulit kata, aku perlukan kulit yang baik, perlu disembuhkan kulit aku. Kan? Kan? Kemudian berikan aku sedikit nikmat rezeki supaya aku dapat terus hidup. Orang kedua pun cakap, oh aku nak rambut, aku ada rambut, so cantik balik, handsome balik. Kan? Dan sedikit nikmat hidup. Begitu juga orang buta tersebut. Ya. Pulihkan mata, minta. Itu permintaan mereka bertiga. Ya, di situasi yang berbeza, tempat yang berbeza. Dalam hadis menyebutkan perkara tersebut. Ya, sebab kita kena faham memang semua ni ujian. Ya, sama ada orang yang ketika macam kes saya tadi, orang tadi diuji, saya juga diuji. Ya. So dia diuji dengan ujian untuk dia dan saya diuji dengan ujian untuk saya. Begitulah kita tuan-tuan hidup. Jadi cuma tinggal lagi macam mana kita nak respon dekat perkara-perkara yang macam ini. Ya. So dalam kes yang saya kata 3 orang tadi, Allah SWT berikan mereka, pulihkan daripada masalah mereka. Yang tak ada rambut diberikan rambut, diberikan harta yang melimpah ruah. Selepas dia diberikan kambing tersebut, ya, dia bela kambing tersebut sampai kambing tersebut begitu banyak dan jadi kaya. Ya, dalam tempoh masa yang beberapa lama. Kemudian begitu juga yang buta, begitu juga yang sakit-sakit kulit. Kemudian Allah utuskan malaikat semula untuk minta mereka sedikit daripada harta yang Allah kurniakan, kan, dengan keadaan yang mana mereka sebelumnya, ya, yang mana orang yang sakit kulit tersebut didatangi oleh malaikat yang menyerupai manusia yang dalam keadaan sakit kulit, hidup melarat, tak punya harta. Ya. Jadi mintakan dia sedikit supaya dia dapat teruskan kehidupan. Dia pun kata dengan kesombongan, ini semua harta yang aku usahakan begitu begini. Pergi dekat orang kedua yang botak, begitu juga keadaannya. Dalam keadaan rupa dia botak, orang orang nampak menzahirkan dengan sebagai orang melarat dan sebagainya, orang yang memerlukan. Maka dia tidak, orang yang dikurniakan tersebut tidak memberi kebaikan, melayani saudara dia dengan baik. Dia tak beri apa-apa, bahkan dia halau sebab dia dah kaya. Datang kepada orang buta tersebut dalam keadaan rupa dia juga, dia datang keadaan buta, kan, hidup melarat, tak punya harta. Kemudian dia kata, ambillah apa yang kau mahu, sebab ini semua adalah kurniaan daripada Tuhan aku. Ya. Maka orang yang botak, orang yang sakit kusta tu tadi, Allah timpakan dia, kembalikan dia kepada penyakit dia. Allah hilangkan harta dia dan dia menjadi keadaan dia semula. Sebab itu juga orang botak tadi, kecuali orang buta tadi, ya, diteruskan kehidupan dia dengan bertambah kemewahan. Sebab itu kita bincang tadi tuan-tuan, Allah kata apa dia? La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, Allah akan tambahkan nikmat.
Benda perkara ini tuan-tuan realiti kehidupan. Allah uji kita. Allah uji kita dalam segala keadaan. Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk uji kita. Allah kata allazi khalaqal mauta wal hayata, dia telah menciptakan kematian dan kehidupan, liyabluwakum, untuk uji kamu. Ayyukum, siapakah di antara kamu ahsanu amala, yang lebih baik amalan dia. Jadi Allah nak tengok kebaikan kita dengan kurniaan apa yang Allah beri. Ya, Allah beri kita, tuan-tuan, cuba kita lihat balik. Kita mendapat Islam yang percuma, yang mudah. Adakah kita berjuang untuk dengan mata pedang atau apa-apa yang meragut nyawa, yang bakal meragut nyawa kita untuk mendapatkan Islam? Kita cuma sekarang ni nak berperang untuk bangun pagi, nak solat awal waktu. Ya, benda-benda macam ini hanya perkara-perkara yang sebegini, tapi namun ramai di antara kita masih gagal. Ya, jadi ini di antara perkara-perkara kita tengok. Kembali pada ayat tadi dalam surah Al-Maidah, bila Allah kata lagi tadi ta'awanu 'alal Allah kata ya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tolong menolonglah kamu di atas kebaikan. Ya, so kalau kita tengok benda tu baik, memang Islam mak suruh kita membantu saudara kita semuslim. Ya, maka hendaklah kita usahakan untuk tolong mereka. Dan kita tengok situ dalam perkara tersebut dapat menjadikan kita hamba yang bertakwa. Maka usahakanlah perkara tersebut, bantulah. Ya, dan Allah pesan wala ta'awanu, jangan kamu tolong menolong. So kalau kita tahu perkara itu adalah perkara dosa, Allah kata wala ta'awanu 'alal ithmi, jangan kamu tolong menolong dalam hal perkara dosa. Contoh, pinjam kereta, pinjam motor, nak beli apa, beli benda yang diharamkan. Kan? Kalau dalam, ya, ini di antara perkara lah. Nak pinjam motor kita, nak beli dadah, lalas kena tahan polis, dia dalam lokap dengan motor-motor kita pun dalam lokap. Tak pasal-pasal. So tuan-tuan kena tanyalah. Kan? Ya, jangan disebabkan dia apa, tanya tujuan, tak salah, itu hak kita. Tapi kita nak tengoklah hajat dia apa keperluan dia. Ya. Ini. Tuan-tuan, kalau saya tak tahu tuan-tuan pernah ada pengalaman hidup macam mana, kan? Tapi saya nak cerita tentang di India. Sedikitlah. Di India. Di India tu kita akan jumpa orang minta sedekah punya banyak. Ya, punya banyak. So kalau kita jalan tu kadang-kadang, ini di antara pengalaman juga. So, tuan-tuan jaga-jagalah. Saya tak pastilah kalau tuan-tuan pergi tempat macam mana, tapi ni pengalaman. Kalau kita pergi sana, so dia orang akan datang, budak-budak kecil, ya, akan tarik baju-baju kita. Dia kata apa dia? No father, no mother, no eat. Dia akan cakap macam itulah. No father, no mother, no eat. Dia tarik baju kita supaya kita beri. Kita pun kadang-kadang tengok kesian, kan? Bukan atas dasar agama pun, walaupun bukan di atas dia sebagai seorang Muslim, tapi sebagai seorang sifat manusiawi. Ini jaga-jaga. Ya? Once kita pun buka kita punya purse, kita pun hulurlah dia duit, tak tahulah berapa rupi kita nak bagi. Sekejap lagi apa akan berlaku, kan? Pirana, tuan-tuan, dia orang akan datang serbu ramai-ramai sampai baju kita jadi koyak gabak. So ni jaga-jagalah. Kadang-kadang ada tempat-tempat, ya, kita kena tahu situasi dulu, ya, sebelum kita berbuat kebaikan. Ya, sebab saya perhatikan dekat sini juga, pengalaman-pengalaman hidup ini mengajar kita juga dalam nak berbuat sesuatu, ya, nak bertindak sesuatu. Jadi ini antara perkara. So Allah firman, jangan, ya,
Jangan kita buat sesuatu perkara, jangan kita membantu dalam hal-hal dosa. Ya, dalam hal-hal udwan, Allah kata wala ta'awanu alal ithmi wal udwan. Jangan kamu tolong menolong dalam perkara dosa dan juga permusuhan. Ya, itu sama ada perkara ni memberi idea, memberi pandangan dan sebagainya. Jangan tuan-tuan. Ya, kita ingat satu perkara Allah SWT pesan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tak ada satu lafaz perkataan kita melainkan semua tu tercatat dan akan dipertanggungjawabkan. Begitu juga Allah SWT beritahukan kepada kita, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. So setiap amalan kebaikan yang kita buat, walaupun sebesar zarrah, sekecil mana pun akan diperhitungkan. Walaupun perkara itu perkara buruk, tetap juga akan diperhitungkan walau sebesar zarrah. Allah kata wala taqul lahuma uff. Dalam surah Luqman Allah SWT beritahu, jangan kamu kata dekat ibu bapa kamu uff. Bahasa kita kalau uff ni macam ni lah, alamak. Ya, alamak. Dengan mak kita Ahmad, ya mak, ni tolong mak pergi kedai kejap. Alamak, ini kita tak ada rasa, tak ada apa-apa. Tapi ketahuilah di sisi Allah itu akan dipertanggungjawabkan. Ya. So, dan terutama kepada ibu ayah kita, kan, kepada orang-orang yang kita perlu orang cakap hormati, muliakan, terutama ibu ayah kita. Tuan-tuan, buatlah kebaikan sebaik mungkin. Ya, buatlah, insya-Allah. Kalau kita masih ada ibu ayah, buatlah sesuatu. Ya, insya-Allah. Baik. Pengarang Allah SWT sebut dekat pengarang bawa kita kat sini tuan-tuan, yang kita nak kongsikan selepas kita bincang ni serba sedikit. Pengarang bawa hadis Nabi sallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, daripada Abdullah bin Umar. Pengarang kata wa'an ibn Umar radhiyallahu daripada wa'an ibn Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim la yazlimuhu wa la yuslimhu man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min karbin yaumil qiyamah wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah. Subhanallah. Hadis ini sungguh menakjubkan. Kita tengok Nabi kata apa dia. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahawa Rasulullah sallam telah bersabda. Ini Nabi kata, hadis ini riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, muttafaqun alaih. Nabi kata, al-muslimu, seorang Islam itu, akhul muslim, adalah saudara kepada seorang muslim yang lain. Itu nombor satu. Ini kita kena ingat. Apapun keadaan dia, tuan-tuan, ini saya agak sedih lah. Saya nak kongsi juga benda ni. Terkadang kita dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita ada pelbagai jenis orang yang datang dengan kita, kan? So saya perhatikan bila orang tu, contoh orang Bangla ke, orang Indonesia ke, orang Pakistan ke, dia datang solat,
dan kita tahu dia seorang Muslim, dan dia adalah saudara kita. Tuan-tuan, kita bersaudara bukan atas sebab darah. Kalau mak dia kafir, ya, anak dia Muslim, dia hanya ada pertalian darah pada sudut itu saja, mak sahaja. Kalau dia adik-beradik, walaupun dia adik-beradik, sebab tu kalau tuan-tuan tengok Al-Quran, bila anak Nabi Nuh, ya, tak nak terima, Nabi Nuh sedih dakwah dia, anak dia tak nak terima dakwah dia, dan ketika anak dia mati dia sedih. Apa Allah kata? Itu bukan anak engkau, wahai Nuh. Itu bukan. Ya, tuan-tuan, saya tunjuk itulah. Tuan-tuan buka surah surah apa ya? Entazir. Sekejap. Qal Nuh. Siapa hafalnya? Qad jadaltana faktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna. Surah apa? Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Saya lupa lah surah dia. Ya Allah. Intazir. Lahzah. Ya, siapa ingat? Dalam tu ada kisah tentang perkara tersebut. Arah Ibrahim. Sekejap saya cari nak dapatkan, nak confirmkan bahawa apa panggil tentang jadal tanah. Hud, betul Hud. Surah Hud. Okey. Surah Hud. Tuan-tuan tengok surah Hud, nanti saya tunjukkan. Surah Hud surah yang ke-11. Okey. Tengok Okey. Ayat 46. Ya. So ayat sebelum tu ada ceritalah kalau kisah Nabi Nuh dalam surah Hud ni bermula daripada ayat yang ke ayat yang ke-25 tu, walaqad arsalna nuhan ila qaumih. Okey, kita tengok ayat 46 tu. Allah kata qala ya Nuh, muka surat 227. Ni anak dia. Ya Nuh, qala ya Nuh, wahai Nuh. Kalau nak tengok ayat sebelumnya tu bolehlah. Ayat 45 tu, wana dan Nuh, ketika Nuh kata dekat mengatakan rabbahu, ketika dia berdoa, dia menyeru kepada Tuhan. Faqala rabbi, Tuhanku, inna bni min ahli, anak aku ni keluarga aku. Ya, wa inna wa'dakal haq, sesungguh janji engkau lah janji yang benar, wa anta ahkamul hakimin. Ya, engkau sesungguhnya maha bijaksana, hakim yang paling maha bijaksana. Kemudian ayat 46 Allah kata qala ya Nuh, Allah wahyukan kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, innahu laisaka min ahlik, ini bukan anak engkau Nuh. Cuba perhatikan. Ya. So nampak tak perbezaan bagaimana bila Nabi kata al-muslimu akhul muslim, orang Islam tu adalah bersaudara dengan muslim yang lainnya. Kemudian Nabi kata la yazlimu, jangan menzalimi saudara Islam kamu, jangan buat zalim. Ini pesan Nabi. Ya, jangan naya saudara kita. Kadang-kadang dia prank macam-macam. Jangan tuan-tuan, ni benda bahaya. Ya, orang hari ni nak dapatkan macam-macam dia buat dekat saudara semuslim dia. Ya, tak boleh.
jangan menzalimi dia. Kemudian Nabi kata wala yuslimu, jangan serahkan dia kepada musuh. Ya, tengok bagaimana Nabi sallallahu ajar kita tentang persaudaraan seorang Muslim. Kemudian Nabi kata lagi, man kana fi hajati akhihi, sesiapa yang memenuhi hajat saudara dia. Ya, dia memerlukan sesuatu dan kita beri, kita penuhi hajat dia. Kata Allah, kata Nabi SAW, kana Allahu fi hajatihi, Allah akan memenuhi hajat dia. So tuan-tuan, nak bagi tahu bahawa kalau kita tolong saudara kita Muslim yang lain, apa kesan dia? Kesan itu kembali kepada kita, bukan dekat orang lain. Ya, sebab itu orang Muslim itulah cerminan Muslim yang lain. Dia susah, kita tengok dia susah, kita nampak, kita tahu kita tu susah. Bila kita bantu dia, yang sebenarnya Allah akan membantu kita. Ya, perhatikan ini. Kemudian Nabi kata lagi, wa man farraja an muslimin kurbatan, sesiapa yang membantu menghilangkan kesusahan saudara dia dengan sesuatu kesusahan, dia cuba bantu nak hilangkan apa keperitan yang dia ada. Nabi kata lagi, farrajallahu anhu biha kurbatan min karbi yaumil qiyamah. Besok di hari akhirat, Allah akan hilangkan kesusahan dia di hari akhirat nanti. Tuan-tuan, tak ada perkara yang paling susah di akhirat, di dunia ni nak dibandingkan dengan akhirat. Nabi sebut sedikit tentang akhirat. Saya kongsikan, satu orang hamba ni, dia tak pernah dekat dunia, dia tak pernah gembira, tak pernah orang cakap apa ya, mendapat sebarang kegembiraan. Sedih hidup, payah hidup, semua itu penderitaan lah kita kata sepanjang hidup. Kemudian bila dia dimasukkan, dicelup tuan, masuk keluar balik, celupan saja, dengan satu celupan syurga. Ditanyakan dia besok di hari akhirat, pernah tak engkau merasa sebarang penderitaan dekat dunia dulu? Apa dia kata? Tak pernah ya Allah, tak pernah. Bayangkan, walah dari hidup dia sepanjang hidup menderita. So bayangkan kalau kita bantu saudara kita, apa yang dia perlukan, menghilangkan keresahan dia, menghilangkan kepayahan dia. Ya, tapi macam sekali lagi saya kata, awasi scammer, kan? Ya, dalam masa yang sama kita nak bantu orang, scammer ni tak lepas-lepas. Ini hari scammer macam-macam tuan-tuan. Tuan-tuan tengoklah hari ni dengan keluar masuk mahkamah semua kes ada. Kita pun risau. Minta bantuan keluar dekat situ, kan? Ya. Lepas tu siapa yang bantu dapat 20%, siapa yang buat yang pempengaruh dia panggil pempengaruh tu dapat 20%. Oh, sedap ni kerja. EPF tak banyak macam tu. Kan? Ya, terus kita kadang-kadang ya Allah. Ya, begitulah tuan-tuan, kita diuji ala kulli hal macam mana pun. So ingat, kita bantu saudara kita. Kalau sebaiknya tuan-tuan tanyalah, kenal pasti dululah, supaya kita tak menjadikan menganiayai atau kita menolong sesuatu yang merosakkan. Ya. So Nabi kata lagi, wa man sataral musliman satarallahu yaumal qiyamah. Sesiapa yang menutup aib saudara dia dekat dunia, seorang Muslim dekat dunia, kita tahulah cerita dia, kita pernah kawan dia dulu, dia ni macam mana, kan?
dia pula dah jadi famous pula, contohnya dia jadi orang besar ke, kita pergi buka aib dia. Dalam kes-kes ini tuan-tuan, ya Allah, ya banyaklah. Ya, saya tak tahulah besok kita di hari akhirat macam mana nak tanggung ini semua. Ya, tapi cuma kita nak pesan dekat sini sama-sama insya-Allah, ya. Jagalah ketakwaan kita. Usahalah untuk bertakwa, ya. Dan bergurau pun berpada-padalah, janganlah sampai melampau-lampau, ya. Sebab seorang muslim itu ada hak dia untuk kita penuhi. Wallahu taala alam. Mungkin cukup sekadar itu dulu insya-Allah. Semoga memberi manfaat perkongsian kita malam pagi ini insya-Allah, ya. Semoga Allah SWT memberi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita menjadi hamba yang bertakwa, dapat membantu saudara kita muslim yang lain, dapat mengiktiraf dia adalah saudara kita. Wallahu taala alam. Ila liqa insyaallah. Barakallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertugas ke?